Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada hari ini, hari Ahad, 24 bulan 1 2021. Baik, hari ini kita akan belajar semula Bahasa Melayu tahun 3. Pada minggu lepas, cikgu dah tunjukkan kepada kamu bagaimana cara untuk mengecam ayat tunggal. Baik, pada hari ini, cikgu akan mengajar kamu tentang ayat majmuk. Apakah yang dikatakan dengan ayat majmuk? Baik. Yang ini adalah ayat tunggal. Okay. Ayat tunggal yang kita belajar pada minggu lepas. Yang mana ayat tunggal ini terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Okey. Cikgu dah bagi contoh dan sebagainya pada minggu lepas. Dan pada hari ini cikgu akan mengajar kamu tentang ayat majmuk pula. Okey. Ayat majmuk. Baik. Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat. Ayat tunggal disambungkan oleh perkataan kata hubung seperti dan atau kecuali, tetapi, sambil, seraya dan lain-lain lagi. Okey. Jadi kata majmuk ialah ayat majmuk ialah ayat yang mempunyai dua atau lebih ayat-ayat tunggal. Okey, itu kata kuncinya ya. Mempunyai dua atau lebih ayat-ayat tunggal. Baik. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat selapis. Contohnya lah. Contoh A, Razak mengambil sebuah buku cerita. Ini adalah ayat tunggal. Razak mengambil sebuah buku cerita. Ayat tunggal. Okey. Razak membaca buku itu. Juga ayat tunggal. Jadi kita gabungkan ayat A dengan ayat B menjadi Razak mengambil sebuah buku cerita lalu membaca buku itu. Ini menunjukkan bahawa dua ayat ini digabungkan dengan menggunakan kata hubung membentuk ayat majmuk. Okey, dua ayat tunggal digabungkan membentuk ayat majmuk. Menggunakan kata hubung apa ya? Menggunakan kata hubung lalu. Okey, menggunakan kata hubung lalu. Baik, kita lihat sini. Sekejap ya. Okey, baik. Jadi saya ulang ya. Kata majmuk ialah kata majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat-ayat tunggal yang disambungkan oleh perkataan kata hubung seperti dan atau kecuali, tetapi, sambil, seraya dan lain-lain. Okey, jadi dua ayat tunggal disambungkan menjadi ayat majmuk. Okey. Baik, sekarang kita lihat kepada petikan yang di dalam buku teks kamu pada muka surat 3, okey, pada muka surat 3 bertajuk bantu membantu di dapur. Okey. Jadi di sini kamu boleh membaca petikan ini, okey, petikan ini dan cuba kamu cari, okey, cuba kamu cari ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Okey, saya ambil satu contoh. Okey. Contohnya di sini ya. Nabila ke dapur. Ayat apa? Okey, Nabila ke dapur mempunyai satu subjek dan satu predikat. Ini dikatakan ayat tunggal. Baik. Ayat yang kedua, Nabila melihat ibunya membersihkan ikan, daging dan sayuran yang baru dibeli. Ini adalah ayat apa? Ya, ini adalah ayat majmuk kerana dia mempunyai lebih predikatnya. Contohnya, Nabila ialah subjek. Melihat ibunya membersihkan ikan, satu aktiviti. Membersihkan daging dan juga sayur yang baru. Jadi ada tiga di sini ya. Membersihkan ikan, tiga perbuatan, tiga aktiviti. Membersih ikan, membersih daging dan membersih sayur-sayuran. Jadi ini dinamakan ayat majmuk. Okey. Sekarang saya cikgu nak kamu mencari ayat-ayat majmuk dan ayat tunggal yang lain di dalam petikan pada muka surat 3 ini.
Boleh ya? Baik, kamu boleh baca dan kamu gariskan di bawah ayat-ayat majmuk dan juga ayat tunggal. Okey? Baik. Untuk aktiviti pada hari ini, untuk aktiviti pada hari ini, cikgu nak kamu cikgu nak kamu buka buku aktiviti pada muka surat 2, pada muka surat 2, iaitu aktiviti 2 yang meminta kamu untuk baca teks, kemudian tulis ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey? Tulis ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam teks yang dibaca. Teksnya ialah sarapan berkhasiat. Okey. Sekarang cuba kita lihat di sini ya. Petikan ini tidak berapa panjang dan di bawahnya ialah aktiviti. Ada 2. Di sini ialah ayat tunggal. Kamu perlu mencari ayat tunggal di sini. Kemudian kamu tulis di bahagian ayat tunggal di sini. Kemudian tulis juga ayat majmuk. Ayat tunggal 4 ayat tunggal dan 4 ayat majmuk. Okey? Baik. Cikgu ambil satu contoh lah. Baik. Puan Sakinah, bagi Puan Sakinah, sarapan yang berkhasiat sangat penting untuk keluarganya. Okey? Beliau membuat lempeng kelapa. Puan Sakinah menyediakan sambal ikan bilis. Encik Ismail suka makan lempeng kelapa dengan sambal ikan bilis. Anak-anak mereka pula suka makan lempeng kelapa dengan madu. Irmi dan Imran menolong Puan Sakinah menghidangkan makanan. Minuman mereka ialah jus oranye. Imran suka minum susu, tetapi Irmi suka minum jus oranye. Mereka bersarapan bersama-sama. Jadi saya nak kamu mencari ayat-ayat tunggal yang terdapat dalam petikan ini, kemudian kamu salin ayat tunggal ini di bahagian ayat tunggal, di bahagian tempat kosong di bahagian ayat tunggal di bawah. Okey? Jadi saya harap kamu dapat membuat latihan ini dengan sebaik-baiknya dan kemudian kamu bolehlah upload jawapan kamu dan terus kepada PM saya lah. Jangan masuk ke dalam grup kelas, nanti terlalu banyak. Kamu boleh terus beritahu kepada saya. Okey, jadi itu saja pelajaran kita pada hari ini. Saya harap kamu dapat membuat latihan yang cikgu beri dan kamu boleh ulang balik video ini sekiranya kamu tidak faham. Okey. Jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.